أحييكم جميعا بتحية أخوية، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد الذي قدوة للمسلمين وقوة للمجاهدين ورحمة للعالمين. النبي الرحمة والشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر لأمة محمد وارحم لأمة محمد واصلح لأمة محمد وانصر لأمة محمد واستر العيوب لأمة محمد واجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما بعد فالمكرم والمحترم, yang berbahagia lagi dimuliakan oleh Allah, tuan-tuan guru, para alim ulama, yang berusaha, para pimpinan surau Raudhatul Jannah, tidak dilupakan tuan peneraju acara majlis, yang diraihkan para tetamu rombongan kita daripada Maktafiz Air Putih Junjung di Kulim, adik-adik Abna'us Safwah, tama-tama rakan-rakan seperjuangan, ibu bapa, adik kakak, muslimin muslimat rahimakumullah ta'ala sekalian. Maka marilah sama-sama sebelum kita memulakan majlis pada malam ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah.
Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, saya mulakan bicara pertemuan pada malam ini, yaknilah dengan sebuah hadis yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini merupakan hadisnya sahih, telah disebut oleh Al-Imamul Muslim. Nombor hadisnya 2884. Yang mana sebuah hadisnya telah diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya pada suatu masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan para sahabat. Maka lalu dengan tidak semena-mena berlakulah bunyi hentakan yang sangat kuat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ma hadha?" Adakah kalian tahu bunyi hentakan apakah itu? Maka dijawab oleh para sahabat, "Qulna Allah wa rasuluhu a'lam." Maka kami telah berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan kemudian disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala hadha hajarun ursila fi jahannam munzu 70 kharifan fal'ana intaha ila qa'riha." Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana bunyi hentakannya keras tadi adalah merupakan bunyinya batu yang telah dilemparkan masuk ke dalam Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Dan sekarang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka batu berkenaan telah pun sampai ke dasar neraka Jahannam. Atau seumpamanya disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memberikan suatu gambaran kepada kita betapa dahsyatnya gambaran neraka Jahannam yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita mestilah berusaha agar kita jangan sampai dihuman masuk ke dalam neraka Jahannam. Neraka Jahannam ini akan dipenuhi, kata ulama, bukan semata-mata oleh manusianya kufur kepada Allah, bahkan juga jin yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Natijah akibat kufurnya kepada Allah, maka nantinya kita bakal diazab di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayangkan hari ini kalau kita naik pada bangunannya tinggi. Contohnya di dalam negara kita, antara bangunannya tinggi Merdeka Tower, TRX Tower, KLCC Twin Tower. Kalau kita panjat, kita naik sehingga pada lantainya atas sekali, tuan-tuan. Bila mana kita lemparkan batu untuk jatuh ke bawah, saya rasa tak sampai 10 minit pun, maka batu berkenaan akan segera jatuh ke bawah
Silat-silat hari bulan walaupun batunya kita lempar tu kecil, kalau kena kepada kepala orang, orang boleh rebah tuan-tuan. Sebab tarikan gravitinya sangat kuat. Maka tuan-tuan cuba bayang kalau bangunan yang begitu tinggi, batunya jatuh tak sampai pun 10 minit. Jadi cuba kita bayangkan bagaimana neraka Jahanam. Batunya dikirimnya dilontar 70 tahun. Baru akhirnya sampai ke dasar. Sebab tu ada ulama yang menyebutkan bahawa ramainya manusia yang akan merengkuk di dalam neraka Allah Ta'ala, dan cuma sedikitnya bakal dan layak masuk ke dalam syurga Allah. Ada ulama memberikan nisbah daripada 1000 cuma seorang yang bakal masuk dalam syurga. Jadi kalau 1000 seorang, 10,000 baru 10 orang. 100,000 baru 100 orang. Kalau 1 juta baru 1000 orang. Jadi tuan-tuan, maknanya agak sukar untuk kita bolos, untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita ni waktu hidup kok mana pun kita kena ikhtiar agar kita ni tuan-tuan selamat daripada neraka Jahanam. Guru saya yang sangat saya kasihi, almarhum Pak Sumit, dia kata apa? Kita kalau nak selamat dari neraka Jahanam, nak kena jadi malaikat. Masalahnya bolehkah jadi malaikat? Sebab malaikat dalam neraka, jaga neraka, dia tak terbakar pun. Dah tentulah jawapannya tak boleh tuan-tuan nak jadi malaikat. Macam mana kita ni manusia? Yang keduanya pula dia kata kalau nak selamat, kalau kita ni jadi Nabi, selamatlah. Tapi nak jadi Nabi macam mana? Sebab baginda Nabi SAW khatimun Nabiyin, penutup sekalian para Nabi. Jadi satu-satunya jalan kalau kita nak selamat, yaknilah dengan menjadikan diri kita para awliya Allah. Kadang ada orang tak faham, dia sebut tak boleh doa minta jadi wali. Jadi kalau murayat tak boleh minta doa jadi wali, mu faham doa kunut buat apa? Jangan bacalah doa kunut. Sebab dalam doa kunut ada satu doa yang kita sebut wa tawallani fi man tawallait. Tu doa minta jadi wali lah tu. Wali ni tuan-tuan, kalau kita kata wali mujbir, bagi seorang anak dara perempuan, wali mujbir ni bapak dia. Kalau abang tu orang tak panggil wali mujbir, tu wali abad. Makna wali ni huwa hampir, siapanya hampir dengan anak dara perempuan berkenaan. Kalau kita sebut waliullah, makna kata orang yang hampirnya dekat kepada Allah, itu waliullah. Kalau kita kata waliyu syaitan, orang yang dekat dah hampir kepada syaitan. Jadi tuan-tuan, kita ni nak kena ikhtiarkan diri supaya menghampirkan diri kepada Allah. Kalau tengok Rabi'atul Adawiyah, sebelum dia dimatikan oleh Allah, tuan-tuan, dia gali kubur olok-olok. Waktu malam dia masuk, dia turun. Apa dia buat? Tuan-tuan, dalam riwayat disebut bagaimana Rabi'atul Adawiyah, dia duduk situ, dia khatam Quran 80,000 kali tuan-tuan. Subhanallah. 80,000 kali. Kita ni agak-agak sebulan berapa kali khatam Al-Quran. Jangan kata sebulan, bulan Ramadan berapa kali khatam Al-Quran tuan-tuan.
Orangnya betul-betul takut dengan neraka jahanam lagu Pak Sumit tu. 3 hari sekali khatam, itu baru takut. Dia khatam Quran 3 hari sekali. Waktu uzur tengah sakit teruk pun 5 hari sekali. Tu barulah tanda takut kepada neraka Allah. Kita ni kata takut dengan neraka Allah. Tapi solat tak jaga juga, Quran tak buka juga, selawat pun kadang-kadang teringat selawat, tak ingat tak selawat lah tuan-tuan. Sedekah tengok dulu, kalau time tak ada apa nak guna, baru dia sedekah. Kalau dia rasa dia nak berjalan, taman ni cuti sekolah, sedekah duduk nombor terakhir lah tuan-tuan. Jadi adakah kita ni betul golongan yang takut kepada neraka jahanam? Dan kalau tengok pada hadisnya lain, pun diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah, yang mana hadis ini telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam jilid ke-6 muka surat 238. Dan hadis ini juga tuan-tuan disebut oleh Imam Muslim nombor hadis 2843. Disebut oleh Imam Malik nombor hadis 994. Dinyatakan oleh Al-Imam Tirmizi nombor hadis 2592. Yang inilah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adama juz'un min sabi'ina juz'an min nari jahannam. Qalu wallahi in kanas lakafiyatan ya Rasulullah. Qala fa innaha fuddilas 'alaiha bi 69 juz'an kulluha mithlu harraha. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaknilah apinya digunakan oleh manusia untuk membakar hanyalah 1 juzuk daripada 70 juzuk api neraka jahanam. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, demi Allah, sekalipun api di dunia ini yang paling panasnya cukup panas, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kepanasannya berganda sebanyak 69 kali lagi. Dan kesemua juzuk itu adalah seperti kepanasannya juz'an kulluha mithlu harriha. Tadi saya salah, saya baca harriha. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, maknanya sepanas-panas api dunia hok kita tengok ni, walaupun api tu apinya paling panas, kita naik tengok gunung berapi di Tangkuban Perahu, kita nampak kawah gunung berapi tu duk bergelegak, bahangnya pun terasa. Kalau dia meletup lah tuan-tuan, habis. Setaranya panas begitu pun tuan-tuan, baru 1 juzuk daripada 70 juzuk api neraka Allah. Tuan-tuan, saya ada seorang sahabah. Dia ini seorang jutawan. Kerana punya syarikat oil and gas. Dia sebut, pernah saya ni ustaz, suatu masa Allah uji. Kalau ustaz ingat kes terbakarnya pelan Petronas meletup di Kertih. Pada pagi itu kami dah nak merayakan kejayaan kami, projek tu dah siap. Cuma pagi itu salah seorang welder saya, dia cuma pergi buat final touch, nak touch up sikit-sikitnya. Cuma barangkali disebabkan kerana kecuaian manusia, pipeline gas tu dibuka. Jadi tuan-tuan, bila mana dia nak welding pagi tu, welder tu dia nak pergi nak buat sikit je, tuan-tuan meletup. Saya ni bukan orang lemah semangat, dia kata. Tapi bila saya pergi tengok, itulah first time saya tengok orang kena sambar dengan api gas. Saya pensan ustaz. Kita pun kalau kelibut tak tahu macam mana nak buat. Waktu itu tiada lagi hospital Prince Court pakar
pakar apa ni, tembakau tak ada lagi di Jalan Tun Razak, tak ada lagi, kita hantar pergi Singapura pun tak boleh buat. Akhirnya Petronas ambil private jet nak bawa ke China, takdir Allah dia pun mati. Tuan-tuan bayangkan itu baru satu juzuk daripada 70 juzuk api neraka Jahannam, tuan-tuan. Jadi macam mana kita ni tak rasa takut? Sebab itu kata ulama sebagaimana kisah Sayyidina Abu Zal Al-Ghifari. Sayyidina Abu Zal Al-Ghifari ni, tuan-tuan, dia seorang tukar besi, pakar buat senjata. Waktu dia masuk Islam, teruk dia kena siksa, sampai orang ambil besinya panas, tuan dia ambil besinya panas, letak atas kepala dia. Tuan-tuan, Khabbab Al-Arat, saya tukar. Khabbab Al-Arat. Khabbab Al-Arat ni bila mana dia letakkan, apinya panas atas kepala dia, besinya panas, pensan dia, tuan-tuan. Punya sakit. Begitu juga kisah Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari. Dia lintas tempat orang sedang mencana besi. Dia tengok percikan api, tuan-tuan, pun pensan. Sebab apa? Terbayang api neraka Jahannam. Kita ni, tuan-tuan, yang isap rokok, api duduk hujung mulut, tak reti pensan pun. Pensan siapa? Ustaz. Sebab apa? Tak larat marah. Mu jangan isap rokok, putus rokok itu ada hemoglobin babi, ada darah babi. Tuan-tuan, diisap juga sodut punya sedap. Maka masuklah hemoglobin babi itu dalam badan dia. Itu yang benok sangat baca Quran tu. Malas buka Quran sebab apa? Kes gitu. Dia tak sedar. Kita yang belajar ni, tuan-tuan, tinggallah rokok-rokok tu. Cuba usahakan diri tinggal. Saya bukan nak marah, cuma geram je, tuan-tuan. Sebab bila kajian pasal putus rokok ada hemoglobin babi ni, kita bukan marah. Yang marahnya pendeta-pendeta Yahudi. Sebab orang Yahudi ni dia tak suka makan babi. Dia tahu bilangan dia kecil, rakyat dia sikit. Kalau dia makan babi, kena penyakit, mengakibatkan jangka hayat dia tak tahan. Tuan-tuan, dia tak nak sebab bangsa dia sedikit. Cuma orang Islam ni, tuan-tuan, dia tak ada masalah. Dia rasa tak ada apa. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab telah menjadi suatu kelazimannya. Jadi kita orang yang mengaji ni, tuan-tuan, kalau boleh kena ubah. Biarlah ilmu yang kita dapat itu mengubah diri kita ke arah kebaikan. Kerana tanda orang yang dekat kepada Allah, bila mana bertambah akan ilmunya, bertambah akan amalnya, tuan-tuan. Ada perubahan. Tapi kalau bertambah ilmunya, tiada bertambah akan amalnya, maka kata Al-Imam Al-Ghazali, itu tanda dia semakin jauh dengan Allah Azza wa Jal. Jangan kita ingat kita mari mengaji setiap malam kita dah selamat. Kalau kita belajar setiap malam tapi tak ubah diri, amal tidak bertambah, kita memang takut kita termasuk dalam golongan yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan puan-puan, di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim, mereka yang benar-benar takut kepada bakaran api neraka Allah. Kalau tengok Sayyidina Osman Ibn Affan dalam 2 rakaat tahajud, dia boleh khatam Al-Quran 1 rakaat 15 juzuk. Ada juga kata ulama bukan dalam tahajud, dalam witir Sayyidina Osman. 1 rakaat 10 juzuk, 3 rakaat selesai 30 juzuk. Itu Sayyidina Osman. Tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Faruq bin Khattab punya takut dengan dosa disebut setiap malam. Sayyidina Umar bermuasabah akan diri dia, ambil rotan, ambil cemeti, dia sebab belakang tubuh dia. Sebab apa? Sebab dia memang takut dia bakal dihisap, tuan-tuan. Jadi sebelum dihisap diri dia dulu. Dia koreksi diri, tengok, cek mana kurang, mana silap, mana salah, ada buat dosa, tak ada buat dosa. Ini ciri manusianya takut kepada api neraka Allah Ta'ala.
Orang kalau teringat pada api neraka Allah Ta'ala, mulalah jadi macam-macam. Itu kadang-kadang cakap pun tak betul. Sebelum pilihan raya cakap lain, lepas pilihan raya cakap lain. Tu semua kes tak takut dengan api neraka tu lah tuan-tuan. Dia boleh bohong suka hati je. Mula-mula kata, ni mak sakau. Tuan-tuan habis pilihan raya, kuasa punya pasal. Mak sakau pun mak sakau lah tuan-tuan. Mak sakau pun dah jadi mak pukau. Faham? Seakan-akan si mak sakau tu boleh pukau dia. Pelik. Yang mana dulu dia kata macam-macam, boleh peluk, boleh cium pipi, belaga hidung. Boleh gaduh prinsip. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dia tak ingat neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ingatan yang sangat keras. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang bagi rasuah, orang terima rasuah, semua duduk dalam neraka. Rasuah ni bukan dalam bentuk duit. Contohnya apa? Kalau calon B setuju tarik diri, kita offer jawatan dalam kabinet. Rasuah lah tu. Kalau setuju gabung dengan kami, beri jawatan dalam JLC. Rasuah lah tu. Syibhu rasuah. Bunga-bunga rasuah. Ni orang buat tak nampak. Buat macam boleh. Mukminin mukminatnya dimulakan oleh Allah Ta'ala. Kalau seandainya begitulah cara kita mengacuan ke negara ni, tak ada nak majunya tuan-tuan. Negara ini bahkan lebih cepat terjerumus ke arah kehancuran tuan-tuan. Berkat awal-awal lagi Allah dah tarik. Sebab apa? Sebab cakap pun dah tak betul. Duk hoi ya hui. Apa dah jadi sekarang tuan-tuan? Jadi muslimin muslimat, kalau kita takut kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan, kita takkan suka melazimkan diri cakap bohong. Khianat pada amanahnya diberi ke tuan-tuan. Masalah sebahagian besar manusia ni dia tak takut dengan neraka Jahannam. Mukminin mukminatnya dimulakan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tengok riwayat daripada ulama, sebagaimana Sayyidina Abu Darda pernah berkata, Sayyidina Abu Darda ni tuan-tuan pernah menyebutkan bahawasanya sebagaimananya telah dinaqalkan oleh Al-Araqi di dalam kitab Al-Mughni daripada Ad-Darimi. Tuan-tuan, Abu Darda berkata apa? Bila nak cerita, nak gambarkan kepada kita tentang bab neraka ni tuan-tuan, kata Sayyidina Abu Darda, penduduk di dalam neraka ini akan ditipu dengan kelaparan sehingga menyamai kesakitan azab yang mereka hadapi. Lalu mereka ini meminta supaya diberikan makanan. Dan kemudian mereka pun diberikanlah suatu makanan namanya Ad-Dari. Ad-Dari ini kata ulama, durinya tajam. Ada ulama sebut makanan ni tuan-tuan bau dia sangat busuk. Makanan kalau busuk boleh makan, takkan boleh makan sebab bau pun telah memualkan tekak kita. Sebab apa kita suka makan durian? Sebab durian tu bau wangi betul. Tapi kalau isi dia kuning, walaupun kita tahu ulas dia tu cantik, tapi bau macam bau bangkai makcik, boleh makan tak? Mesti kita tak nak makan. Sebab apa? Bau pun belik. Sama juga Ad-Dari ni, makanan dalam neraka yang Allah sediakan untuk para ahli neraka. Bau makanan ini sangatlah busuk. Yang mana tuan-tuan makanan ini kata, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Darda, makanan ini sama sekali tak akan menggemukkan mereka, apatah lagi menghilangkan lapar mereka. Ini makanan dalam neraka. Lalu mereka meminta makanan lagi. Dan kali ini bila mana makanan diberikan kepada mereka, lekat pula pada kerongkong mereka, sangkut situ. Sangkut ke bajah halkom tu. Minta lagi tuan-tuan. Mereka pun ingat pada air, minta pula air.
Bila mana boleh air, tuan-tuan, mereka fikir air itu boleh menolak makanannya sangkut. Tiba-tiba diberikan kepada mereka air yang mendidih. Dan bila mana mereka minum air yang mendidih, tuan-tuan, mereka akan menggunakan penyangkut besi. Tak ada minum, makanan tu hampir je dengan muka, terbakar muka mereka. Tak ada minum. Nak kabarnya beri, punyalah panas air tu. Letak kat muka, sambar, terbakar muka. Tuan-tuan, dan kemudian disebut di dalam riwayat ini, dan bila mana mereka meminum, seluruh usus dan anggota dalaman mereka akan luruh dan putus. Habis. Luruh, tuan-tuan. Usus ke apa, paru ke, hati ke apa nyeduk dalam tubuh, tuan-tuan, semua luruh, putus habis. Lalu mereka akan meminta kepada malaikat yang menjaga neraka Jahannam, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam suratul Ghafir ayat 49, ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Polah kepada Tuhan kamu. Duduk dalam neraka ni, suruh malaikat tu tolong minta pada Tuhan kamu supaya dia meringankan sedikit azab siksa kami, walaupun barang satu hari jadilah. Maka lalu dijawab kepada mereka, malaikat yang menjaga neraka ni jawab kepada para penghuni neraka, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, qalu bala, qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Bukankah kamu dulu telah didatangi oleh rasul-rasul yang membawa keterangan-keterangan yang menyatakan akibat kesan perbuatan kamu? Mereka pun jawab, bahkan ada. Lalu tuan-tuan, malaikat itu berkata, kalau macam itu, kamu mintalah sendiri. Dan kata Allah firmankan, dan doa permohonan orangnya kafir pada saat ini hanya akan menyebabkan mereka duka cita dan kecewa. Nak minta pada waktu itu tak jadi apa lagi dah. Tuan-tuan, tengok surah Al-Ghafir ayat 50. Dan kemudian tuan-tuan, kalau tengok lagi di dalam surah Az-Zuhruf ayat 77, para malaikat berkata lagi, tanyalah pada malaikat Malik. Mereka pun berkata, ya Maliku la yakhdi alaina rabbuk. Mereka menyeru Malik, yang inilah ketuanya para malaikat yang menjaga neraka, wahai Malik, biarlah hendaknya Tuhanmu mematikan kami, kerana kami ni tak sanggup dah, sakit, kena siksa dalam neraka. Lalu Malik pun menjawab, innakum makithun, sesungguhnya kamu semua ni tetap kekal di dalam azab. Mereka pun berkata lagi, Rabbana akhrij minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka ini, kembalikanlah kami semula ke dunia. Setelah itu kalau kami kembali lagi melakukan kufur dan maksiat, maka sesungguhnya kami merupakan orang yang zalim. Allah pun menjawab, ihsa'u fiha wa la tukallimun. Diamlah kamu dengan kehinaan di dalam neraka, dan janganlah kamu berkata-kata memohon sesuatu kepadaku, kata Allah. Ini Allah firmankan di dalam Suratul Mu'minun ayat 108. Dan ketika itu kata ulama, mereka akhirnya berpuasa daripada segala kemungkinan yang mana mereka berharap mereka nak boleh balasannya baik. Habis mereka puasa, dan akhirnya mereka pun pasrah menerima azab dalam keadaan terus menerus. Mereka meraung kesakitan, ditimpa kecelakaan dan kebinasaan. Itu tak kira lagi dengan hadis Nabi yang lain. Satu hadis Nabi sabdakan apa? Inna fi hayatiha amthalu aqnaqil bukhti wa aqaribaha kalbighalil mukafah. Apa maksud hadis ni? Kalau kita tengok,
Nabi sabdakan sesungguhnya ular-ularnya seperti leher-leher unta. Ular-ular dalam neraka Jahanam macam leher-leher unta, dan kalau jengkingnya seperti baral yang dipasangkan dengan pelana. Kalau kita tengok lagi riwayat daripada Al-Hasan, satu hari mereka yang menjadi ahli neraka, tuan-tuan, mereka akan dibakar 70,000 kali satu hari. Berapa kali kena bakar Pak Haji sehari? 70,000 kali. 70,000 kali kena bakar, dan kemudian disebut kembali sebagaimana keadaannya asal. Esok kena bakar lagi 70,000 kali. Balik semula padanya asal. Lusa kena bakar lagi 70,000 kali. Balik semula kepadanya asal. Tahan ke tuan-tuan? Sanggup ke kita? Kita ni bukan kena bakar. Hari tu PKP. Dah kena COVID. Selama demam pula. Buat rapid test kena COVID lagi. Sudah dia kata. Tuan-tuan, tak larat dia kata macam mana ni. Takkan kena tahan wat pula. Tu baru kena COVID, tak kena bakar lagi. Tuan-tuan, ni sehari sampai 70,000 kali kena bakar, boleh tahan ke? Balik pada asal, kalau kena bakar mati terus tak apa. Tuan-tuan ni tak mati-mati, esok kena pula. Jadi macam mana? Kita kadang batuk sikit pun tak tahan, demam sikit pun tak tahan. Demam, tuan-tuan, sebab tu dalam hadis saya tengok riwayat tu, kepanasan demam tu diibaratkan umpama api daripada neraka. Kita pegang tubuh kita, cek suhu sampai 39, 38. Kita pegang tu rasa tak tahan dah panas tu. Tak tahan dah, tuan-tuan. Ni bayangkan kita akan diazab dalam neraka Jahanam disebabkan kerana perbuatan dosa dan maksiat kita, wa na'udzubillah min dzalika syarr. Sebab itu tuan-tuan puan-puan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, kita ni kena ingat banyak-banyak pada mati. Ingat pada mati, ingat pada neraka, jangan buat benda jahat. Hidup atas dunia ni tuan-tuan, jangan terlampau haloba dengan dunia, jangan terlampau tamak sampai lupa mana halal mana haram. Cuba kita tengok kisahnya sahabah. Bila mana mereka berhadapan dengan kematian. Kisahnya pertama saya nak sebut kisah Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Muaz disebut sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal dunia, dia ambil nyawanya oleh Allah. Tuan-tuan, beliau telah berkata, cuba tengok, dia tanya kepada sahabatnya lain, cuba tengok waktu subuh dah masuk ke belum? Mana kata sahabat ni bangun awal ke bangun lambat? Bangun awal lah, tuan-tuan. Walaupun pada waktu tu sakit, tenat, dah dekat-dekat nak pergi, dia tanya apa? Subuh dah masuk ke belum? Kita tanya juga. Betul makcik? Tanya juga. Tapi gaya pertanyaan kita macam mana? Subuh dah habis ke belum? Dia tak sama. Sahabat tanya subuh dah masuk ke belum? Kita punya tanya tu lain macam sikit, punya pelik. Dia tanya subuh dah habis ke belum? Tapi dia tanya subuh ada lagi tak? Tuan-tuan, makna kata apa? Bangun lambat. Sahabat pengawal. Lalu seorang sahabat ni jawab kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, tak masuk lagi. Selang beberapa lama seorang sahabat pun maklum, subuh dah pun masuk. Langkawi lah ni berapa? Subuh 6-8 minit kan? Tuan-tuan, lalu Sayyidina Muaz pun berkata apa? Aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari waktu malam yang mana paginya membawa ke neraka. Dia minta lindung daripada Allah. Tuan-tuan, daripada waktu malam yang mana paginya membawa kepada neraka. Dan kemudian lalu kata Sayyidina Muaz, selamat datang wahai mati, yang datang ziarah secara tersembunyi. Mati ini akan datang ziarah kita secara senyap.
Sebab tu kata Syed Sabiq, dua benda datang secara mengejut. Pertama mati, kedua bala. Sebab tu Sayyidina Muaz kata apa? Selamat datang mati, nya datang berkunjung secara sembunyi. Dan kekasihnya datang dalam keadaan berhajat. Ilahi, wahai Tuhanku, dahulunya aku takut kepadamu, ya Allah. Tetapi kini, ya Allah, aku sangat berhajat kepadamu, ya Allah. Ilahi, wahai Tuhanku, Engkaulah mengetahui, ya Allah, betapa aku ni tidak mencintai dunia. Ataupun aku ini tidaklah ingin hidup selama-lamanya semata-mata nak sewakan sungai ke, nak tanam pokok ke. Tetapi aku hidup, kata Sayyidina Muaz, adalah untuk saat-saat dahaganya panjang di waktu tengah hari nyamat panas. Untuk menghidupkan malamnya dingin. Untuk berjuang dalam tempoh masanya lama. Dan duduk bersesak dengan para ulama dalam halaqah-halaqah zikir. Nampak tak Sayyidina Muaz bin Jabal? Ni baru orangnya takut dengan neraka Allah. Ini baru orangnya betul-betul cintakan Allah. Tuan-tuan, Abu Muslim pula berkata, aku telah menziarahi Sayyidina Abu Darda dalam keadaan dia cuba menenangkan diri dia sendiri sebelum matinya, dengan berkata, apakah tidak ada orang yang beramal sebagai persediaan menghadapi keadaan seperti apanya sedang aku hadapi pada hari dan saat ini? Dan kemudian lalu beliau pun dimatikan oleh Allah. Tengok kisah Sayyidina Salman Al-Farisi. Di saat kematiannya, tuan-tuan, Sayyidina Salman ni menangis. Lalu ditanya kepada Sayyidina Salman, kamu menangis sebab apa? Maka Sayyidina Salman Al-Farisi pun menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan kepada kami bahawa seseorang itu hendaklah berpada pada hartanya seperti seorang pengembara. Sedangkan aku ni waktu nak mati ni, semua ni duduk ada pada aku ni. Harta ni masih ada pada aku. Dan diriwayatkan bahawa hartanya ada di rumahnya ketika itu bukan ada apa pun. Yang ada cuma mangkuk, bejana dan berus pembersih. Tu pun dia masih takut dengan mati, tuan-tuan. Kita balik malam ni cuba tengok rumah ada apa. Macam-macam ada kat rumah. Kenikmatan Allah bagi, kita guna ke tak guna untuk Islam? Kita guna ke tak guna untuk kebaikan, tuan-tuan? Kereta bawa pergi mana? Motor bawa pergi mana? Periuk-periuk kat dapur tu, berapa kali guna selain daripada makan untuk kita, jamu orang buat kenduri, berapa kali pakai? Rumah kita yang kita renovate tersergam indah, berapa kali kita baca Al-Quran dalam rumah tu? Tuan-tuan, puan-puan, ini semua akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan main-main. Sebab tu dulu, tuan-tuan, saya baca sebuah kitab yang dikarang oleh Syahid Dr. Abdul Azam saat dia melawat Osama bin Laden. Osama bin Laden ni jutawan. Waktu tu jadi perang Afghanistan. Dia kata, aku duk fikir bila Osama bin Laden ni dengar jauh kata jutawan, rumah dia tentulah hebat. Tapi bila aku masuk dalam rumah dia, tengok-tengok apa pun tak ada. Bilik pun sekadar dijadikan terai sebagai pemisah. Tu rumah Osama bin Laden. Tapi kalau kita ni tuan-tuan matang-matang kaya dunia hari ni, Masya Allah, dia buat live tunjuk rumah dia berapa tingkat, bilik berapa besar. Kalau boleh lubang jamban pun dia nak tunjuk juga. Nak suruh orang like, nak suruh banyak followers, nak suruh banyak view. Tu zaman kita sekarang ni, tuan-tuan. Kadang-kadang orang kafir pun, tuan-tuan, dia tak buat live rupa kita duk tunjuk rumah besar mana. Kita kena ingat ni, tuan-tuan, kita semua bakal dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita ni kena berhati-hati. Kalau kita tengok Umar Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil,
sebagaimana riwayat daripada Maimun bin Mihran, beliau menyebutkan satu masa aku dengan Umar Abdul Aziz pergi ke kubur. Bila mana melihat ke kubur, Umar Abdul Aziz terus menangis. Dan kemudian tengok ke arah aku sambil menyebutkan, wahai Maimun, inilah kubur nenek moyangku keturunan Bani Umayyah. Mereka seolah-olah tidak pernah menikmati keseronokan ahli dunia. Tetapi cuba kamu tengok sekarang ni terbujur kaku, ditipu musibah dan hukuman. Di samping balanya berat serta badannya disengat dan dipatuk oleh binatang berbisa. Lalu Umar Abdul Aziz meneruskan tangisannya dan berkata, demi Allah, aku tidak tahu manusianya paling banyak mendapat nikmat melainkan orangnya dapat memasuki kuburnya dalam keadaan selamat dari azab Allah. Inilah sebenar-benar orangnya dapat nikmat. Kalau masuk dalam kubur tak kena azab. Inilah orangnya paling nikmat, tuan-tuan. Sebab tu kita ni kena banyak doa. Mudah-mudahan selamat kita di alam barzah, insya-Allah. Jadi pada malam ni saya pun tak nak memanjangkan kalam. Cumanya kita ni teruslah kekal istiqamah. Jangan tinggalkan jemaah. Perjuangan ni masih panjang, tuan-tuan. Cuba tengok hari tu Maghribi lawan Spain. Kita cerita bola lah sikit malam ni. Selagi pun malam ni Maghribi lawan lagi dengan Portugal. Tuan-tuan, pemain bola sepak Maghribi ni orang kenal ke? Orang tak kenal sebelum ni. Tapi hari ini habis nama pemain Maghribi, semua orang ingat. Hafiz Sabiri, Hakim Zayat. Orang ingat belaka nama pemain Maghribi ni kan. Dia lawan dengan siapa, tuan-tuan? Dia lawan dengan Spain, yang pernah menang Piala Dunia. Maghribi pernah menang Piala Dunia? Tak pernah lagi. Tapi dia takut kalau lawan dengan Spain? Dia tak takut. Walaupun dia sedar dia tak kuat mana, tapi dia guna akalnya Allah bagi. Spain punya passing ball ni, tuan-tuan, 1,000 berapa ratus. Morocco Maghribi punya passing ball baru 300 berapa. Malam tu saya tengok daripada awal sampai habis. Sebab satu-satunya negara Afrika, negara Arab, dan semua negara Arab duduk belakang dia. Saya minat tengok dia dengan dia punya supporters ni, rakyat Maghribi ni, tuan-tuan, bawa bendera Palestin. Itu kita rasa semangat tu. Duduk dalam stadium pun nasyid lagu Palestin. Bukan macam kita duk ale apa benda tu. Tuan-tuan. Dia nyanyi nasyid lagu Palestin. Sampai dia orang buat slogan, the new Arab. Keluar pada stadium, TV Yahudi duk tanya soalan, tanya, from where are you? Israel. Sorry. Tak nak jawab, tuan-tuan. Kalau kat Malaysia buat macam tu, kena cap Taliban selalu. Ini Taliban lah ni. Wartawan Israel tanya soalan pun tak nak jawab. Jawab je nak. Ini ekstremis ni, betul. Mujur lah, tuan-tuan, dekat Qatar. Kalau kat Malaysia, kena cap Taliban selalu. Apa kita nak jawab soalan TV Israel tanya? Dia kalau boleh kat Malaysia ni, tuan-tuan, kena ucapan bagi dahsyat sikit. Kita sokong perjuangan Israel bersyarat. Waktunya keluar dalam Wall Street Journal menyatakan setuju penubuhan negara haram Yahudi. Tak tahulah mangkuk mana, tak tahu. Kena tak mangkuk? Tak kena. Ni mula geram. Bukan marah tak boleh. Kau kena jual. Cuma geram je, bang. Tuan-tuan, Maghribi ni dia tahu dia ni tak kuat, dia bertahan. Dan dia tahu dia ada rahsia. Sebab tu kita ni tahu mana kekuatan kita, mana kelemahan kita. Dia tahu kekuatan aku dekat penjaga gawang aku. Sebab tu jurulatih dia kata memang dia sengaja heret perlawanan sampai ke penentuan penalti. Sebab kekuatan kami duduk kepada goalkeeper kami. Kami tak ada strikernya handal. Tapi dia bertahan, tuan-tuan. Kalau tengok pemain dia berlari-lari-lari. Sampai ada kajian sebut seorang pemain Maghribi malam tu lari dekat 4 km seorang. Semata-mata nak tahan asakan daripada pemain-pemain Spain.
Tuan-tuan. Akhirnya apa jadi? Akhirnya tuan-tuan mereka keluar sebagai pemenang. Jadi tuan-tuan puan-puan, itu saja untuk malam ini. Marilah sama-sama kita tawakuf dengan membacakan kafaratul majlis, tasbih kifarah wa suratul Asr. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafir khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Walillahil hamd. Aqimus shalah.